Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Bertemu saya lagi Zahri Harun daripada Farmasi Permai Tumpat Kelantan. Selamat pagi Selasa 20 hari bulan 10 tahun 2020. Ni tarikh dia cantik juga. 20/10/2020. Right. Selamat pagi, moga-moga anda semua sihat walafiat dan telah bersarapan pagi pagi Selasa. Kepakaran kami Farmasi Permai adalah membantu mereka yang ada penyakit, terutamanya kencing manis, untuk mendapat kaunseling dan cara-cara pengambilan ubat-ubatan, terutamanya ubat-ubat kencing manis yang betul, dengan dos yang betul dan pada masa yang betul. Kami juga membantu mereka yang sudah sihat dan ingin kekal sihat untuk mendapat maklumat dan cara-cara pengambilan suplemen yang terbaik supaya anda mendapat kesihatan yang terbaik. Dan insyaAllah kita boleh bekerja dengan baik walaupun di dalam musim PKPB di Selangor, KL, Putrajaya, Sabah. Alright. Moga-moga mereka di luar sana, sahabat-sahabat kita di negeri-negeri yang tersebut boleh bersabar dan tabah menghadapi hujan yang agak berat. Yang berat ini moga-moga kita dapat melangsungkan kehidupan kita dengan jaya dan cemerlang. Okey. Pagi ni just nak berkongsilah berkenaan bila kita ni memandu apa semua. Alright. Yang pertama, yang paling penting adalah signal lah. Kita bercakap dengan pemandu-pemandu lain melalui signal. Dengan memberi signal, memberi lampu isyarat. Okey. Waktu kita nak membelok ke, kita nak berhenti ke, okey, kita bagi lampu, kita bagi signal untuk masuk, belok ke kanan, ke kiri, ataupun berhenti dengan emergency. Kalau di depan kita terpaksa membrake dengan emergency, bagi saya kita haruslah memberi, kalau sempat memberi signal ke kanan. Moga-moga orang kat luar, orang belakang kita ni tidak memotong. Itulah bahasa-bahasa yang digunakan di atas jalan raya, terutama sekali signal. Terutama sekali pemandu-pemandu di negeri kelahiran saya ni, Kelantan, yang tak suka memberi signal. Actually terutama kalau yang motor juga, dia melihat kepada kita sahaja. Sepatutnya dia memberi signal, tetapi dia melihat kepada kita dan menganggap kita akan faham apa yang dia orang nak buat, membelok ke kanan ke kiri ke, ataupun nak berhenti di satu-satu tempat. Itu adalah kesilapan, dan mereka yang ada agensi pemanduan moga-moga boleh menasihati dan selalulah remind mereka ini untuk berbahasa di atas jalan raya. Ini keluar topik daripada topik ubat dan vitaminnya. Tetapi itulah, just nak memberi pandangan bila kita nak membelok ke kanan ataupun ke kiri. Bukannya tekan brake dahulu, kita sepatutnya memberi signal dahulu sebelum kita tekan brake. Itu saya rasa masa waktu saya mengambil lesen, itu telah ditegaskan oleh juru kita punya instruktor kita, dan dia bergantunglah kepada syarikat-syarikat. Saya mengambil lesen ni di Kuantan, Pahang. So kena tested by JPJ Kuantan lah, JPJ Pahang. Alright, itulah yang nak berkongsi berkenaan dengan bahasa isyarat ataupun berbudi bahasa di atas jalan raya. Dan melihat kepada COVID-19 ini dah melebihi angka 800 lebih kes tiap-tiap hari selama 4 hari. Moga-moga kita mendapat be aware, terutama di negeri-negeri yang terlibat, dan tidak terkecuali kepada negeri-negeri yang tidak terlibat. Alhamdulillah kita di Kelantan ini dia dah ada 4 hari zero case. Okey, macam tak silap saya Perlis kosong juga. Tetapi haruslah kita ingat bahawa COVID ini dia tidak mengenal mangsa. So berhati-hati dan kita teruskanlah SOP yang norma baru kehidupan kita.
dengan menggunakan sanitizer, dengan penjarakan sosial, dengan face masknya. Okey, face mask yang kalau yang kain tu dah lama sangat tu basuh. Jangan lama-lama sangat. And then yang single use haruslah, kalau boleh gunalah sekali ataupun 2 kali. Satu hari satu cukup. Okey dah. Boleh dah tu. Sekali untuk satu hari. Keping itu untuk satu hari. Jangan lama-lama sangat. By right, kalau mengikut prosedurnya adalah sekali pakai and then buang dalam tong sampah. Alright. SOP kena harus dijaga. Okey. Dan macam kita di farmasi Permai, kita ada hand sanitizer, tetapi dia punya kandungan dia tu daripada nano. Yang ni special sikit. Dia dalam bentuk spray dan mahal sikit lah, dalam belas-belas ringgit. Botol kecil dalam 50 ml. Tetapi dia punya protection dia tu memang lebih lah berbanding dengan sanitizer biasa yang lain yang menggunakan alkohol. Yang ni dia guna nano, dia punya nano teknologi lah, nano teknologi. And then kalau yang concentration dia tinggi sikit, kita gunakan untuk luka, accident ataupun luka operation, boleh spray untuk nano. Dia botol dia lain. Sanitizer dia punya kepekatan dia tu kurang sedikit. Kalau untuk luka, dia punya kepekatan dia tu lebih sikit. Nanoteknologi. So itulah face mask harus dipakai, wajib dipakai. Dan kita haruslah peka. Kalau tak peka, kemungkinan akan didenda RM1,000. So saya rasa bila kita masuk kedai makan, sebelum makanan terhidang di depan, kita wajib lagi memakai face mask. Kalau dia orang chat penguasa datang, makanan meja masih kosong dan kita tidak memakai pelitup muka, alright, kemungkinan kita akan didenda lah. Itu bergantung pada tempat. Ada setengah dia memberi amaran, setengah tempat dia terus denda. So jangan rugikan duit anda RM1,000. Banyak tu, banyak. Dan nak remind sekali lagi, lokasi kita di Farmasi Permai masih lagi di lokasi yang sama, iaitu di Jalan Hulu Pasar, Tumpat, Kelantan. Dan belum berpindah. Setengah orang ni dia keliru. Dia mengatakan bahawa Farmasi Permai ni ada di Bandar Baru Tumpat. No, kita tidak ada di Bandar Baru Tumpat dan tidak pindah lagi. Dan plan saya mungkin tidak pindah. Walaupun kita ada lot, kita ada membeli bangunan di Bandar Baru, tetapi belum pindah. Yang buka di sebelah bangunan saya, iaitu di sebelah kedai RM2 yang baru ni, yang warna hijau tu. So itu orang lain punya. Bukan kita punya. Dan nama pun lain. Kalau saya buka, mungkin kita akan menggunakan Farmasi Permai. So kepada mereka yang susah untuk membayar bil-bil TMB ke, PKB ke, bil air, KSB, bil Red One, boleh datang ke Farmasi Permai dan membuat pembayaran di tingkat 1. Kita ada mengadakan servis membayar bil-bil anda. Kepada mereka yang biasa dengan online, no problem lah. Setengah-setengah ni mereka yang tidak biasa dengan pembayaran online, okey, boleh kami menolong anda untuk membayar bil-bil anda. Just cakap kepada kita punya tim kita kat bawah untuk bayar. Dia akan minta saudara ataupun saudari ada call masuk daripada bank. So kepada mereka yang mengambil moratorium, pelanjutan moratorium, okey, moga-moga berjaya dan boleh menggunakan duit yang yang masih berbaki itu untuk kegunaan peribadi dan juga untuk kegunaan anda semua. Alright, kita kat mana tadi untuk bayar bil di Farmasi Permai, right?
And then just nak share kita punya salah satu daripada perkhidmatan kita yang masih kita tawarkan adalah pemonitoran level ataupun paras kolesterol anda. Bukan setakat total kolesterol, tetapi lipid profile kita. Lipid profile ni kita akan melihat kepada 6 parameters yang boleh melalui finger prick, melalui kita ambil darah di ujung jari ni dan kita guna mesin kita. Mesin kita agak up to date, and then harga dia pun mahal harga dia lebih kurang dalam RM5,000 mesin untuk cek lipid profile kita panggil. Dan bila kita buat checking lipid profile itu, kita akan dapat bacaan total kolesterol, HDL, LDL, triglyceride, okey, non HDL dan juga ratio dia LDL dan HDL. Okey, mesin kita tu boleh memberi bacaan-bacaan yang saya sebut tadi. 6 parameters untuk kolesterol. So setakat total kolesterol kita tak tahu lagi kolesterol itu pembahagian dia macam mana. Bila kita buat lipid profile ni, kita akan tahu kolesterol yang baik dengan yang buruk, dan juga 6 itulah 6 semua total dia semua 6 bacaan untuk lipid profile, termasuklah total kolesterol. So kepada mereka yang nak checking, no problem, just kalau boleh buat appointment dululah. Saya berada di Kota Baru sekarang ni, ada meetings. Okey, kalau boleh puasa dulu, and then kita check, and then dapat result dia dalam masa 3 minit saja. Selain daripada itu, mesin kita juga tu boleh membantu untuk checking HB1AC, salah satu daripada parameters yang penting untuk orang kecil manis. Untuk orang kecil manis, dia kalau kita target kita adalah kurang daripada 6.5%. Dia di dalam peratusan dia punya unit dia, bukannya macam milimol per liter macam level gula macam biasa. Yang tu kalau boleh buat HB1AC ni 3 bulan sekali untuk kita tengok level gula kita yang telah combine dengan hemoglobin. Hemoglobin dia, so hemoglobin berada di dalam kita punya sistem darah kita 3 bulan. So kita boleh tengok dia punya paras insulin di dalam tubuh kita. So kita highlight, hari ni saya highlight 2 benda. Okey, total lipid profile tersebut, and then HB1AC checking kita boleh monitor di farmasi Permai, tetapi hanya melalui farmasisnya, iaitu saya lah. So kena call dulu ataupun kita buat appointment dululah. Kita buat appointment seelok-eloknya dalam waktu pagi lah, petang pun kalau tak ada masalah, no problem, boleh. Saya rasa itu sajalah perkongsian saya untuk live. Lama dah tak live, 2-3 hari dah. Still kita on lagi kita punya live kita, insyaAllah, melalui topik-topik yang akan saya share lah dari semasa ke semasa, insyaAllah. Jumpa lagi dengan saya, Zahri Harun, daripada Farmasi Permai. Moga-moga anda dapat bekerja dengan baik ini dan dapat membantu lebih ramai mereka di luar sana melalui pekerjaan kita, insyaAllah. Dan juga melalui pekerjaan kita lah, kita akan menolong untuk membantu keluarga kita melalui rezeki yang Allah tetapkan lah. Itu sahaja dari saya. Warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jumpa lagi. Bye bye.